Oke, selamat pagi dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. So, hari ini ialah 13 Julai 2021. 2021 hari Selasa. Kemudian matematik kita pada pagi ini bermula pada pukul 11, tamat pada pukul 12, 1 jam. Saya harap lebih ramai akan join ataupun mengikuti pembelajaran kita pada pagi ini ya. So, sebelum saya mula, ada 1-2 perkara ingin saya sampaikan. Sekejap, masih ada pelajar baru masuk. Boleh saya tahu siapa ini? Ada seorang tadi ya, sorry ya. Ada seorang pelajar, saya tak tahu siapa dia. Yaitu, mana dia tadi? Saya nampak. Shin, S-H-I-N. Siapa ini ya? Sebab cikgu tak tahu nanti tidak dapat kehadiran diambil. Shin, siapa awak? S-I-H-N. Ataupun siapa rakan yang tahu boleh maklum di sinilah. Kalau tidak mau bersuara boleh tulis dalam chatting. Boleh tulis dalam chatting. Ada tak? Siapa tahu Shin ini siapa? S-H-I-N. Shin. Siapa Shin? Terus yang left kah? Okey. Boleh saya tahu anda boleh dengar suara saya kah? Mr. Rina boleh dengar? Boleh. Boleh. Mr. Rina, Jennifer, Lester boleh dengar? Boleh. Boleh yang lain? Sebab di sini ada pelajar Muhammad Nuraiman kata dia tak boleh dengar suara. Kalau tak dengar, maksudnya kalau pelajar lain boleh dengar, awak tak dengar, maksudnya ialah awak punya line slow, so awak kena keluar dulu. Kadang-kadang dia hang, awak kena keluar, kemudian left group dulu, kemudian masuk semula, dia akan okey. Awak boleh cuba. Okey, jadi kita sambunglah tadi kerana ada pelajar baru masuk, so kita terganggu. Jadi kalau boleh lain kali masuk awal sikit lah. Masuk awal sikit. Okey, masuk awal sikit. Saya rasa ada pelajar masuk dan dia keluar semula. So, kena masuk semula lah. Jangan, kalau you tidak masuk semula, nanti saya anggap awak tidak hadir. Okey, alright. Nuraiman sudah masuk semula kan, Nuraiman? Oh, sudah. Okey, Nuraiman boleh dengar sekarang suara saya? Nuraiman? Oh, boleh juga. Okey. Jadi sebelum saya mula, okey, ada beberapa 1-2 perkara. Okey, yang perkara pertama, kepada pelajar yang belum hantar ujian topikal pada hari apa? Hari Khamis minggu lepas. Hari Khamis minggu lepas yang belum hantar ujian topikal untuk 4 Bestari, Fabian, Fatin, Nur Fazana, Feronel. Ini 3 orang memang tak ada, tapi Fatin, Nur Fazana ada, dia hadir 2 kali minggu lepas, tapi ujian topikal hari itu dia tak hadir. Ini yang belum hantar lah.
Florence lagi dah hantar. Gracie, mana you punya ujian topikal belum hantar juga? Gracie Arabella. Nazim Hazira pun belum hantar. Sorry ya, bukan ini ha. Sekejap. Saya cari balik mana record saya. Untuk 4 siapa ini? Untuk 4 Bestari ya. Sekejap. 4 best. Yang belum hantar, yang belum hantar, Fabian, Fatin, Nur Fazana, Veronel, Florence, Gracie, Ivan. Gracie betul lah, Gracie Arabella you belum hantar. Saya masih menunggu awak. Penghantaran awak. Nur Kamisha. Lepas itu siapa lagi? Nurul Anissa memang tak pernah muncul. Itu saja yang belum hantar untuk ujian topikal bab 5 iaitu rangkaian dalam teori graf. Lepas itu untuk 4 wawasan yang belum hantar, saya rasa banyak iaitu Alia, lepas itu ini Musrif, ini memang tak pernah. Nathan tak pernah, Atika, Brandon, Damien, Dominic, Fatin, Gerard, Jerry, Henderson, Mabil, Muhammad Syawal, Nur Nadia, belum juga Nur Nadia. Sudah Nur Nadia sudah baru Remy Anca belum Lepas itu Suzia belum, Yanti, Vanessa E. Ini 4 wawasan ramai belum So sila hantar, Kamisha. Okey, nanti cikgu semak balik lah, mungkin ada saya rasa saya sudah semak kan. Saya sudah semak jadi untuk Kamisha punya, Jennifer tadi kata sudah hantar untuk dia, Nur Kamisha, Jennifer Erisha. Okey, so cikgu akan semak balik nanti untuk ini So untuk makluman so anda perlu hantar ujian topikal tersebut sebab semua markah ini, penilaian ini kita akan simpang markah. Just andai kata nanti kalau sampai akhir tahun pun kita tidak boleh bersemuka, so itulah markah yang akan saya gunakan untuk saya buat penilaian Jadi adalah sangat-sangat memerlukan kerjasama anda untuk hantar. Saya tidak kisah berapa banyak you buat saya nampak ada juga yang boleh buat dengan sangat baik, ada markah penuh untuk Babesari and then untuk ada pelajar juga yang kurang, tapi tak apa. Yang penting awak cuba buat and then hantar. Jangan tak hantar tidak dapat dinilai tiada penilaian, maaflah. Tiada penilaian. Okey. Kemudian apa lagi ini kena hantar sebab kita tak tahu bila akan bersemuka. Kalau kita tengok situasi macam sekarang ini, Form 4 ini mungkin tak tahu bila lah. Tak tahu bila. Mungkin sampai akhir tahun pun tidak. Kemungkinan besar hanya memberikan kebenaran kepada siapa itu? Memberi kebenaran kepada murid tingkatan 5 untuk bersemuka dulu. Itu berita terkini lah mungkin. Jadi untuk tingkatan 4 masih tak ada berita lagi. Jadi kemungkinan besar tak tahulah bila kan. Jadi kita perlu buatlah seperti yang cikgu katakan, Google Meet kena ikut. Okey, latihan. Kalau betul-betul hari itu line tak bagus, tidak dapat join, biasanya cikgu ada beri link selepas itu kan. You tekan link mengikuti pembelajaran, lepas itu buat latihan dan hantar. And then mungkin awak maklum kepada cikgu dululah, cikgu tadi saya tak ikut kerana line tak bagus. Tolong maklumkanlah. Okey jadi akhir sekali nanti saya akan
buat sekali lagi ya, ambil sekali lagi kehadiran lah. Kenapa saya punya sistem heavy leh? Okey. Saya kejap ah. So ujian topika awak boleh send lagi ya, boleh hantar lagi ya bab 5 ya. Jadi saya harap awak hantar lagi lah untuk murid-murid ujian topika hantar sebab cikgu akan buat perbincangan ataupun buat pembetulan pada hari Khamis. Hari Khamis ini ya. Hari Khamis kita buat pembetulan supaya saya berikan ruangan kepada pelajar yang belum hantar itu hantar 2 hari inilah, hari ini, hari esok boleh hantar lagi untuk saya semak. Lepas itu hari Khamis kita akan buat pembetulan. Dan ingat hari Khamis kita akan buat satu lagi ujian topika iaitu ujian topika bab 6. Bab 6 ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Saya ulang, ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah bab 6 yang baru kita belajar 2 minggu lepas itu. Itu kita akan buat ujian topika pada minggu ini hari Khamis. So kita ada 3 waktu hari Khamis. 1 waktu untuk pembetulan, 2 waktu untuk kita ujian topika. Itu rancangan kita. So untuk pagi ini dan esok kita akan sambung bab 7 punya perbincangan. Okey, bab 7 punya perbincangan. Saya harap semua kehadiran sudah saya tik dengan betul lah. Nanti saya akan ulang. Saya harap betul lah. Okey. Alright, so kita sudah belajar hari itu bab 7 graf gerakan. Kita ada 2 jenis graf. Yang pertama ialah graf jarak masa, yang kedua ialah graf laju masa. Saya harap semua sudah ambil nota saya di Pondok Keselamatan Sekolah, terutamanya 4 bestari ya, sebab saya dapati ada lagi pelajar masa hantar latihan masih lagi saling guna dalam buku latihan. Sebenarnya awak boleh ambil nota di Pondok Keselamatan Sekolah. Kecuali awak tidak ada di Sibu lah. Kalau ada, pergi ambil lah. Kalau betul-betul tak dapat, itu terpaksa awak salin dalam buku latihan. Tapi saya harap anda ambil ya, sebab sudah ada nota, kenapa tak guna kan? Okay, so kita ada 2 jenis graf di dalam tajuk ini ya, graf jarak masa, graf laju masa. Jadi hari ini kita masih lagi bincang graf jarak masa. Kalau sempat esok kita akan masuk graf laju masa. Dan dalam bab ini sebenarnya kita hanya melibatkan satu sahaja rumus iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Ini yang utama lah, melibatkan laju, melibatkan jarak, melibatkan masa. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Dan seperti yang telah kita bincang juga, kalau graf jarak masa, garis mentatar itu, garis mengufut itu ada maksud dia, iaitu bergun ataupun tidak bergerak ataupun berhenti seketika dalam kawasan itu, dalam tempat itulah garis itu. Kalau garis lurus itu naik dan turun, maksudnya ada kelajuan. Naik maksudnya kelajuan dalam positif lah, dari A pergi ke B. Kalau turun maksudnya kelajuan juga tetapi dari arah pertentangan B pergi ke A. Macam itulah. Contohnya dari sekolah, dari rumah awak pergi sekolah. Itu naik katakan garis itu. Apabila waktu balik, dari sekolah balik rumah, arah pertentangan. So laju ada negatif. Okey, dan kita juga telah pun belajar bagaimana membuat lukisan graf jarak masa. Okey, lukisan graf jarak masa, contoh 1 AB. Lepas itu contoh 1 juga CD pun sudah. Ada yang kita perlu bina jadual sendiri. Ada yang kita gunakan masa itu dalam sistem 24 jam lah saya rasa. Ini tapi dia tukar kepada masa dalam minit. Harap semua ini jelas. Lepas itu kita juga telah nyatakan laju objek. Berapa kelajuan dia. Untuk garis mengufut, laju dia adalah kosong. Ini kosong. Tidak ada kelajuan kalau mengufut. Memanglah dia tidak bergerak kan? Dia tidak bergerak. Okey, satu lagi kepada pelajar yang ada nombor telefon Nathan, anak Teresa saya rasa. Tolong bagi kepada cikgu lah. Saya akan, sebab saya tak ada maklumat tentang pelajar ini ya. Saya nak call lah. Sebab dia tidak pernah ikut lagi walaupun dia baru
Nanti awak private message cikgu lah nombor telefon dia. Mak bapak dia punya nombor telefon lagi bagus. Saya terus call mak bapak dia lah. Okay. Ini dia. Okay. Alright. Okay. Sebab dia tadi sekolah lain mungkin tak tahu cara kita. Okay. Kemudian contoh 3 kita pun sudah bincang lah. Ini senang lah contoh 3. Contoh 4 ada A dan B ya. Kita pun sudah bincang. So ini saya rasa ini tentang maklumat lah, kita cari maklumat daripada graf. Okey, graf. Yang paling benda yang paling baru di sini ialah bahagian akhir inilah kita buat huraikan pergerakan. Inilah perlukan anda hurai ya. Apa yang kita perlu hurai? 3 benda. Dalam satu garis lurus itu mesti ada 3 benda ini. Masa, jarak, laju. Masa, jarak, laju. Hurai dalam ayat. Mana-mana satu dulu boleh. Katakan masa dulu, kemudian jarak, kemudian laju, ataupun laju dulu, jarak, kemudian masa, terpulang. Asalkan ada huraian melibatkan 3 benda ini. Okey. Bahagian B, 4B pun sama. Masa itu 4B pun sama. Ini pergerakan dari pekan J pergi K, pergi L, pergi M. Okey, so dan kita telah pun bincang ini ya. Dan kalau anda tidak hadir pada hari tersebut, sebenarnya anda juga boleh mendapat jawapan ini daripada link YouTube. Sebab saya punya rakaman ini memang upload ke YouTube. Anda boleh rujuk di sana. Kenapa saya nak buat YouTube ini? Sebab dia jimat data. You kena ingat saya buat 3 kali sebenarnya. Apabila saya Google Meet dengan awak, saya guna sekali data kan. Lepas itu saya download rakaman, guna data saya lagi, upload ke YouTube sekali lagi. Tapi untuk pelajar yang tidak hadir, awak hanya perlu tekan link YouTube itu, dia tidak berapa makan data. Saya makan 3 kali data besar ni ya, tetapi awak hanya dengan senangnya klik link itu pun ada ramai pelajar tidak mau masuk. Okey, so saya harap awak boleh cari di sana lah. Dan untuk pembelajaran yang lepas, semua boleh awak cari di sana. Semua ada di sana. Kalau awak ada channel saya di sana, memang awak dapat cari semua. Anda boleh cari semua rakaman video yang saya hantar ke YouTube itu. So jangan kata tidak dapat ataupun hari itu tidak hadir, tak tahu. Semua ada di sana. Okey, semua ada di sana. So saya harap yang tidak hadir sebelum ini boleh ambil dari sana lah. Ambil dari sana. Okey, terima kasih Jeruma. Okey, so sekarang kita pergi muka surat 5. Muka surat 5. Selesaikan setiap yang berikut. Okey, saya besarkan. Alright, ini. Okey ya. Alright. A awak boleh baca lah. So di sini kalau you tengok A ini, hitung laju. Hitung laju apa maksud laju di sini? Laju maksudnya hitung kecerunan. Maksud laju ialah kecerunan. Kemudian bahagian B nyatakan tempoh masa, bahagian C hitung purata laju. Laju purata. Okey, laju purata ada rumus sama dengan rumus laju lah, iaitu jumlah jarak yang dilalui bahagi jumlah masa yang dilalui. Okey? Ya. Ya ke? Ya. Okey ya, Irfan Okey. Apa dia? Sekejap. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey. Ini awak catatlah. Okey, nanti kita akan gunakan. So, apa bezanya bahagian A, bahagian 1 dengan bahagian 3 ni? Bahagian 1 minta laju, bahagian 3 minta laju purata. Okey, awak ingat bahagian 1 punya laju hanya untuk garis-garis tertentu. Contohnya 6 saat pertama, garis yang pertama. Ini 6 saat garis yang pertama. Ini sahaja kita minta. Tapi untuk yang nombor 3 ini, dia minta laju purata. Laju purata maksudnya keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan. Itu bezanya antara 1 dengan 3. Awak tunggu sekejap. Bising bawah.
Okey, kita sambung. Okey, B ya, kita sambung B. Kalau kita tengok graf ini jarak dalam meter, unit dia jarak dalam meter lawan dengan masa dalam saat. Masa dalam saat jarak lawan masa. Okey, kemudian garis ini naik. Okey, kemudian berhenti naik lagi lah. Ada dua kelajuan di sini dan tengah-tengah ini ialah berhenti ya. Okey, dalam masa jumlah masa 15 saat. Okey, kemudian jumlah jarak yang dilalui 21 meter. Jadi nombor 1, hitung laju. Ini laju mungkin highlightkan laju dalam 5 saat yang pertama. 5 saat yang pertama maksudnya ialah garis yang pertama sahaja. Garis yang pertama sahaja ini dia. Garis dia. Okey, ini. 5 saat yang pertama. So itu garis yang kita nak bincang. Okey. Ini dia. Ini 5 saat yang pertama. Dia hitung laju maksudnya hitung kecerunan. So kita cuba ambil koordinat pada penghujung garis ini. Ini yang pertama ni asalan 00. Yang atas ini 58 koordinat dia. So kita cari yang pertama, cari laju masuknya. Cari laju bermaksud cari kecerunan. Okey. So laju maksudnya kecerunan garis lurus dan rumus dia Y2 tolak Y1 bahagi dengan S2 tolak S1. Okey. Okey, naikkan sikit Okey, sini. Jadi saya anggap ini S1, Y1, titik yang lebih rendah saya letak 1, terpulang kepada awak sebenarnya sama saja. Titik tinggi itu saya letak S2, Y2. Okey, sekarang masuk ke dalam rumus. Okey, jadi ini ialah 8 tolak sifar bahagi dengan 5 tolak sifar. Jadi jawapan saya di sini 1.6, 8 bahagi 5, 1.6. Unit kalau tak tahu tak apa. Kalau tahu tulis meter per saat. Bukan muka surat meter per saat. Meter per saat ada dua cara. Satu awak tulis meter macam muka surat, ataupun satu lagi ialah meter per saat ada negatif 1 macam ini. Dua-dua ini sama. Dua-dua ini sama unit dia. Okey, so ini nombor 1, laju maksudnya kecerunan 1.6. Memanglah kalau kita tengok garis itu naik bukit memang positif turun bukit baru negatif. Okey, 4, siapa ini yang kata lekat-lekat? Kalau lekat-lekat itu maksudnya line awak kurang lah. Awak kena left dan masuk semula. Okey. Itu seperti yang telah saya nyatakan tadi lah. Okey. Okey, kita sambung. Yang kedua. Nyatakan tempo masa apabila laju adalah sifar. Laju sifar maksudnya apa? Ini garis dia mengufut lah. Berhenti seketika, tidak bergerak. Itu maksudnya. Tapi kita bukan nak cari berapa jarak dia, tapi dia minta kita nyatakan tempo masa. Maksudnya berapa lama. Berapa lama. So kalau kita tengok ini kawasan dia kan 5 hingga 11. 5 hingga 11 saat kan. Inilah masanya dia berhenti tidak bergerak. Ataupun dia punya laju adalah kosong. Laju kosong. So kita guna tempo masa. Tempo masa dia adalah 11 tolak 5. Ingat kalau cari masa mesti belakang tolak depan. Belakang tolak depan. Okey. So 11 tolak 5 ialah sama dengan 6 saat. So selama 6 saat zara itu berhenti. Ataupun kelajuan dia kosong. Kalau tak ada laju maksudnya dia berhentilah kan. Itu maksud dia. Okey. Kemudian yang ketiga.
Yang ketiga dia minta laju purata. Laju purata. Okay, so laju purata. Sebenarnya ada buku pakai laju purata, ada buku pakai purata laju. Dua-dua sama maksud. Okey, jumlah jarak bahagi jumlah masa. Cikgu sudah tulis tadi rumus ini di sini ya. Awak boleh rujuklah, sama saja. So, berapa jumlah jarak? Apa maksud jumlah jarak? Dari kosong ini, jarak dia, you tengok pasi Y ni. Berapa jarak keseluruhan yang dilalui dia? Dia hanya pergi saja kan? Ini ya, pergi saja. Pergi saja jumlah jarak dia 21 meter. Okey. Itu jumlah jarak keseluruhan. Lepas itu berapa masa keseluruhan dia ambil untuk bergerakan? 15 saat. Tengok dari kosong hingga akhir sekali 15. Itu jumlah masa yang diambil lah 15 saat. Okey, so guna kalkulator 21 bahagi dengan 15. Jawapan dia 1.4 meter per saat. Itu jawapan dia, laju purata. Laju purata. Tolong tulis. Jangan lupa pesanan cikgu tadi kepada murid yang belum hantar ujian topikal yang lepas. Sila hantar untuk semak supaya ada markah. Supaya anda boleh dinilai ya nanti. Okey, dan juga di samping awak saling ucapkan tahniah kepada murid yang hadir pada pagi ini. Saya menghargai ya kehadiran anda. So kepada pelajar, rakan-rakan yang belum hadir itu, rakan-rakan di sini boleh ajak mereka untuk hadir dalam pembelajaran yang seterusnya. So biarlah kita cuba berusaha sekarang supaya tidaklah kita menyesal suatu hari nanti ya. Kerana masa masih berlalu seperti biasa. Masa tidak akan menunggu awak. Okey. Seperti yang cikgu maklumkan sudah, seluruh dunia sekarang macam ini. Pembelajaran atas talian. Bukan sahaja di Malaysia. Mana-mana pun. Kerana pandemik ini. Dan kalau kita tengok balik sejarah, 100 tahun yang lepas di Eropah, di Sepanyol, masa itu pun masalah virus ini attack kan. Bukan virus inilah, virus lain. Masa itu mereka pun kurung di rumah 3-4 tahun baru reda. Jadi saya percaya ini pun perlukan satu tempoh masa yang agak panjang ini. Jadi takkanlah kita langsung tidak belajar dalam 3-4 tahun ini kan. Jadi awak faham maksud saya lah, pembelajaran masih perlu diteruskan. Okey, nak ikut tak nak ikut saya hanya boleh nasihat lah. Tidak boleh buat apa. Sebab saya nampak di sini masih lagi pelajar yang tidak hadir itu masih lebih kurang sama. Mungkin mereka memang ada masalah untuk Google Meet lah. Maksud saya tak ada line ke, tak ada data ke. Tapi sekurang-kurang berikanlah, maklumkan cikgu lah. Sebab ada pelajar langsung tidak ada respon apa-apa. Call mak bapak pun tidak masuk sebab nombor telefon tidak betul. Kalau masuk pun lepas call pun tidak ada apa-apa penambahbaikan. Tidak ada apa-apa perubahan. Jadi saya sudah, saya tak tahulah macam mana boleh buat lagi kan. Sudah maklum tapi masih tidak nak. Seperti yang saya sudah tulis kalau nak kasar sikit ialah skala risiko tanggungjawab sendirilah. Yang penting jangan menyesal suatu hari nanti ya. Okey. Alright, soalan B sudah? Lester, sudah Lester? Lester. Tak dengar kan? Cikgu, sudah cikgu. Okey, Marilyn sudah Marilyn? Marilyn. Dah. Okey, kenapa pagi ini 4 Bestari ada seorang pelajar Jessica sampai, kenapa tidak hadir Biasanya pelajar ini hadir penuh. Kenapa pagi ini tak ada leh? Siapa tahu ke Jessica sampai? Adakah dia terlepih tidur Mungkin bangunkan dia lah. Sebab kalau ikut record saya di sini memang dia hadir penuh. Kenapa pagi ini tidak hadir
minta dia hadir lah sekarang. Boleh masuk lagi ya. Okey. So kita pergi ke C. C ya. Okey, ini C So kita naikkan sikit lagi. Okey. Ya, ini dia. Okey. So kalau kita tengok graf ini, graf jarak masa, jarak dia dalam meter, unit dia meter, masa dia dalam saat. So keseluruhan masa di sini ialah 25 saat. 25 saat. Lepas itu jarak 60 meter. 60 meter. Dia ada pergi dan balik. Ada arah pertentangan. Maksudnya dia mungkin dari mana ke mana, lepas itu dia balik. Tapi ada satu perkara penting di sini ya. Dia bukan mula dari kosong jarak dia. Masa dia masih kosong mula. Tapi jarak dia mula dari 20. Jarak mula dari 20. Dengan kata lain, masa dia pergi ke destinasi itu 40 meter saja. 20 hingga 60, baru 40 meter. Tapi dia balik. Balik ialah 60 meter. Balik ialah 60 meter, 0 hingga 60. Tapi pergi hanya 40. So kita perlu pandai membaca graf dengan betul. Maksudnya membuat tafsiran graf itu dengan tepat. Jangan kata 60, pergi 60, balik pun 60. Tidak, untuk graf ini pergi hanya 40, balik 60. Itu saya catat dulu sebab nanti kita kena guna untuk laju purata. Okey, nombor 1. Ini banyak soalan di sini, 1 hingga 4. Nombor 1, hitung laju 10 saat pertama. 10 saat pertama, garis pertama inilah. Garis pertama ini. 10 saat pertama. Sebab sini 10 kan? Ini 10 Okey, so kita ambil koordinat pada penghujung garis untuk cari kecerunan. Ini 0, 20. Ini 10, 60. Alright. So kita boleh letak ini S1, Y1. Ini letak S2, Y2. Saya turunkan sikit. Okey. Dan kita boleh cari kecerunan di sini. Laju maksudnya kecerunan itu saya tak tulis lagi lah. Anggap awak sudah tahu. So Y2 60 tolak Y1 20. Okey, bahagi. Okey, kita bahagi ya. Bahagi dengan X2 10 tolak X1 0. Dan ini adalah 40 per 10. Lepas tolak lah. Dan jawapan dia 4 meter per saat. Cara tulis ini pun boleh. 4 meter per saat. Negatif 1 maksudnya per. Sebab dia di bawah tarik ke atas. Okey, kepada pelajar yang sudah left itu sila masuk semula sebab pada akhir nanti saya akan ambil sekali lagi kehadiran. Okey. Lepas itu kita buat yang kedua. Yang kedua, saya rasa no Suzila Abu, awak memang line awak memang kurang sebab saya nampak awak sudah banyak kali left tapi dia masuk left. Itu saya boleh terima lah, memang maksud dia nak ikutlah tapi dia punya line masalah. Okey. So nanti cuba masuk lagi lah. Okey. Yang kedua ialah minta cari apa? Nyatakan tempo masa apabila laju adalah sifar. Laju adalah sifar. Macam mana laju adalah sifar? Laju adalah sifar bermaksud dia tidak bergerak. Mana dia tidak bergerak? Ini dia tidak bergerak kan? So dia tanya tempo masa. Maksudnya berapa lama? Ini berapa lama ni? Ini 10 hingga 20 saat. So tempo masa sama dengan 20 tolak 10. So jawapan dia 10 saat. 10 saat. 10 saat. Okey, lepas itu yang ketiga. Yang ketiga,
Hitung laju 5 saat terakhir. 5 saat 20 hingga 25 lah ini. 5 saat maksudnya garis ini 5 saat terakhir. Kita cari keturunan. So kita pun nyatakan koordinat pada dua penghujung garis itu. Yang atas ini 20, 60. Yang bawah ini 25 sifar. Ada dua koordinat di sini ya. 20, 60, 25 sifar. Jadi dia punya laju sama dengan keturunan. Okey, so saya antaikan atas itu S2Y2 lah. So 60 tolak kosong. Okey, 60 tolak kosong. Bahagi dengan 20 tolak 25. 20 tolak 25. So ini dapat 60 per ada negatif. Memanglah negatif kerana dia adalah garisan dia adalah turun, menurun, turun bukit maksudnya maksud dia ialah dia pertendangan arah. Contohnya Sibu pergi Pintulu balik ke Sibu. Dia baliklah maksud itu. So negatif 12. Tapi kita tak terima negatif sebab laju tidak boleh negatif. Laju tidak boleh negatif. Jadi kita tukar automatik kepada positif. Kita tahu negatif ini arah pertendangan. Arah bertentangan. Boleh tulis sendirilah sebagai catatan. Tapi jawapan dia masih 12 sahaja. 12 meter per saat. Meter per saat. Itu dia. Okey. Dah? Okey, kita pergi yang keempat, nombor 4 nombor 4. Okey, nombor 4. Naikkan sikit. Okey, nombor 4. Hitung laju purata. Apa maksud laju purata? Jumlah jarak bahagi jumlah masa keseluruhan. Okey, so tulis laju purata. Okey, laju purata ini ialah jumlah jarak. Okey, dia pergi 40 meter tadi saya katakan. Sebab dia mula dari 20. Kemudian dia balik itu 60. So kita kena jumlahkan. 40 tambah 60. Ini jumlah jarak dalam meter. Pergi 40, balik 60. Jumlah jarak lah. Lepas itu bahagi dengan jumlah masa. Masa yang diambil 25 saat. Keseluruhan perjalanan termasuk dia punya berhenti ya. Ada kawasan dia berhenti tadi kan itu masukkan juga. Itu maksudnya purata. 25 saat jumlah keseluruhan. Okey, jadi kita guna kalkulator 100 bahagi 25 ialah 4 meter per saat jawapan dia. 4 meter per saat. Tolong catatkan, tolong saya besarkan. Ini dia jawapan dia. 1 hingga 4. Okey. 1 hingga 4. Okey. So catatkan jawapan. Ini jawapan untuk bahagian C. Contoh 5 bahagian C. Muka surat 5. Muka surat 5. Satu lagi kepada murid yang belum ambil nota, anda boleh ambil di Pokok Keselamatan Sekolah. Sila ambil untuk belajar 4 besari dan juga 4 wawasan. Supaya anda boleh jawab terus di dalam kertas.
Anda boleh ambil bila-bila masa. Mungkin boleh minta tolong ahli keluarga, mak bapak, abang kakak yang kerja masa dia pergi kerja ataupun balik dari kerja, singgah sekejap di sekolah untuk ambil. Boleh bila-bila masa. Okey, dah? Okey ya. So kita pergi ke soalan D. Boleh ya? Soalan D. Siap semua? Minta Nashita sudah? Nashita? Jessica Long sudah? Siapa lagi? Fiona sudah? Vanessa? Vanessa Umba? Vanessa E? Vanessa E boleh ikut. Vanessa 你跟得到吗 Vanessa E Jennifer 应该没有问题 Vanessa E 你跟得到吗 Pauline 跟得到。 OK 好很好 OK siapa lagi itu tadi ya Pauline Shaleha dapat ikut OK boleh Shaleha Hafizi Abang Muhammad Hafizi OK dah OK Dah. OK bagus saya tanya IC Akmal Dapat. Dah. OK Jerome Benjamin Okay, harap sudah. Okay, siapa lagi ya? Nur Irfan. Okay, harap sudah. Nur Aliana Natasha, Suzia. Okay, sila itulah ambil maklum sudahlah Okay, jadi kita sambung untuk contoh D. Ini saya kena kecil balik size dia supaya boleh nampak. Ini dia. Okay, D ya. Okey. Kalau kita tengok laju ini masih lagi jarak bahagi jarak lawan masa, ini memang kita bincang graf jarak masa. Jarak dia dalam kilometer. Contoh soalan ini kilometer. Kita kena baca graf itu dengan teliti ya, kilometer. Masa ya okey. And then masa dalam jam. Apa dia tadi? Okey, boleh nampak masa dalam jam. Okey, kilometer per jam lah. Ini seperti kita memandu motosikal, kereta itu kilometer per jam kelajuan dia. Okey, di sini ada naik, turun, naik. Ini semua kelajuan. Tidak ada berhenti di sini ya. Tidak ada perhentian di sini. Dia laju and then dia balik and then dia pergi lagi. Macam itulah. Okey, jadi kalau kita tengok sebenarnya garis yang pertama ini daripada 50 pergi 120. Garis pertama jarak dia ialah 120 tolak 50. 70 meter, 70 kilometer, 70 kilometer. Kemudian garis kedua apabila dia sampai 120 dia balik. Bukan balik, mungkin dia pergi suatu contohnya. Saya dari Sibu pergi ke Pindulu. Lepas itu dari Pindulu saya balik sedikit, saya balik ke Tatau. Contohnya Tatau. Lepas itu dari Tatau pergi lagi ke Pindulu. Macam itulah dia graf maksud dia. So 70 dari Sibu Pindulu katakan, dari Pindulu balik ke Tatau tadi. Garis kedua ini dia hanya bergerak 40 km kan, 120 tolak 80. Ini ya 40. Untuk garis kedua punya jarak lah. Lepas itu akhir sekali jarak yang ketiga ini dari 80 pergi balik 120 ini pun 120 tolak 80 40 km. Jadi jumlah keseluruhan jarak yang dilalui ya 70 tambah 40 tambah 40. Nantilah. Okey. Itu jumlah dia 150 lah kilometer yang telah dilalui ya. Masa dia 6 jam. Keseluruhan 6 jam. Okey, so yang pertama hitung laju 2 jam pertama. Ini 2 jam pertama. So kita ambil garis inilah. Ini garis untuk kita cari laju. Laju maksudnya kecerunan. So kita cuba ambil koordinat 050 dan ini ialah 220.
Okey, so laju dalam 2 jam pertama ialah 120 tolak 50, Y2 tolak Y1. Lepas itu bahagi 2 tolak sifar. Okey, so ini adalah sama dengan 70 bahagi 2 dan jawapan dia 35 kilometer per jam. Kilometer per jam. 35 kilometer per jam. Lepas itu yang kedua. Yang kedua, kita nak hitung laju untuk 1 jam yang terakhir. 1 jam yang terakhir, garis yang ketiga ni. 1 jam terakhir ni. Ini dia. Yang berwarna biru ini saya conteng di sini. Okey, so kita ambil ke koordinat juga 580. Yang atas ini ialah 6 120. So kita guna dua koordinat ini cari kecerunan. Cari kecerunan. So kita punya laju sama dengan 120 tolak 80. Okey, 120 tolak 80 tengok warna biru yang bahagi dengan 6 tolak 5. Okey, jadi jawapan dia ialah 40 atas bahagi bawah ialah 1 lepas tolak. So jawapan 40 kilometer per jam. Okey, 40 kilometer per jam. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Okey, kita tengok yang ketiga. Saya tulis di sinilah. Okey, yang ketiga. Hitung jumlah jarak. Jumlah jarak cikgu tadi sudah nyatakan. Jumlah jarak mula-mula garis pertama dia daripada 50 pergi 120 jarak dia. So yang pertama itu 70. Tulis dulu jumlah jarak 70. Sekejap 70. Tak payah saya tunjukkan tolak di sini. Yang pertama 70 tambah yang kedua, garisan yang kedua itu 80 hingga 120 itu 40. Dan garis ketiga jarak dia dari 80 hingga 120 itu 40 juga. Dan semua ini dalam kilometer dan jumlah dia 150 kilometer. Dan yang keempat, alright, yang keempat. Hitung laju purata. Laju purata. So ini ambil jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak sudah kita cari di nombor 3. Nombor 3 iaitu 150 kilometer bahagi jumlah masa yang diambil 6 jam. Keseluruhan 6 jam. 6 jam. Okey, jadi kita cuba cari 150 bahagi 6. Guna kalkulator dan awak akan dapat 25 kilometer per jam. Itu jawapan dia, 20 kilometer per jam. Ini dia. Okey, so saya besarkan untuk awak salin dulu kepada yang belum. Kepada yang belum. Okey, so jarak masa adalah senang. Masa jarak adalah senang.
Sudah? Okey. Jadi ambil catatan anda perlu buat latihan buku teks latihan buku teks muka surat 186 186 iaitu praktiskan diri praktiskan diri 7.1a. Okey. Di situ ada soalan 1 hingga 4. 1 hingga 4 awak buat lepas itu saya tidak ada buku teks. Okey, tak apa, nanti saya screenshot okey. Cikgu akan screenshot bahagian itu dan saya hantar kepada dalam grup anda. Mungkin ada yang belum ambil lah buku teks. Okey, itu tak apa, nanti saya berikan. Saya berikan. Okey, lepas itu satu lagi, ini buat dalam buku latihan muka surat mana itu? 190 hingga 191 iaitu praktiskan diri 7.1b. Soalan dia soalan 1 hingga 4 juga. Soalan tak perlu saling. Soalan tak perlu saling. Tak perlu Okey, tetapi gambar raja. Kalau soalan itu ada gambar raja, perlu awak lukis. Perlu awak lukis. Sebab kita jawab berdasarkan gambar raja. Jadi kalau soalan itu ada gambar raja, awak kena lukis. Saya rasa kalau saya percaya you punya buku latihan ada petak-petak kan. Baguslah kalau ada petak. Kalau tak ada pun lukis lebih kurang ataupun agak-agak macam itulah. Okey. Boleh so latihan yang saya berikan di sini, ini kita akan bincang pada esok waktu Google Meet kita. So awak buat dulu. Esok Google Meet kita bincang 1 demi 1. 1 demi 1. Kita perlu bincang. Sebab dia penting bab ini. Okey. Alright, ini dia. Jadi pagi ini ini sudah catat buku latihan sudah catat Okey. So pagi ini anda perlu ambil gambar dan hantar ke dalam grup ataupun hantar kepada saya ialah muka surat ini. Muka surat 5 sahaja. Muka surat 5. Awak hanya perlu hantar satu gambar. Satu murid, satu gambar. Marilyn sudah hantar, cepatnya dia bertindak. Sangat cepat dia bertindak. Okey sangat cepat dia bertindak Marilyn. Tahniah. Besok masih ada. Jadi cikgu rasa apa dia? Besok masih ada ke? Ada. Besok masih lagi sama. Ya. Pukul berapa? Pukul 11. Sama lah. Sama. Besok masih pukul 11. Okay. Esok masih pukul 11 hingga 12. Sebab hari Selasa, hari Rabu memang masa dia sama. Matematik 11 hingga 12. Okey, jadi ambil satu saja gambar, hantar kepada saya. And then anda sudah boleh left group. Jumpa semua pada pagi esok. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Okey, sama-sama. Bye-bye, cikgu. Bye-bye. Salam. Okay. Bye. All right. Bye.